Assalamualaikum, hai semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Matematik tahun 4. Di dalam kelas kali ini, cikgu akan ajar murid-murid tajuk pola nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor adalah sejumlah penambahan atau pengurangan di dalam suatu siri nombor sama ada secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Sebagai contoh, pola nombor 11, pola nombor 10-10, pola nombor 100-100 dan ada juga pola nombor 1000-1000 dan pola nombor 10,000-10,000. Bagaimana cara kita mencari pola nombor? Langkah yang pertama, kenal pasti siri nombor sama ada ianya tertib menaik atau tertib menurun. Langkah yang kedua, kenal pasti pula pola dengan mencari beza antara dua nombor yang paling hampir. Sebagai contoh, ini adalah suatu siri nombor. Baik, jika diperhatikan, nombor di hadapan adalah kecil, manakala nombor di belakang sekali diakhiri dengan nombor yang paling besar. Oleh kerana itu, pola nombor ini adalah pola nombor tertib menaik. Kerana itulah di sini diletakkan simbol tambah. Bagaimana pula dengan 6? Baik, 6 ini terhasil apabila dua nombor yang paling hampir ditolak untuk mencari perbezaan. Sebagai contoh, 28,016 ditolak dengan 28,010. Murid-murid perlu ingat, apabila menolak, pastikan nombor besar ditolak dengan nombor yang paling kecil. Baik, cikgu tulis di sini sebagai contoh, 28,016 ditolak dengan 28,010. Cikgu galakkan kamu untuk menggunakan bentuk lazim apabila membuat pengiraan. Susun nombor mengikut rumah masing-masing. Baik, sekarang mulakan pengiraan bermula dengan rumah sah. 6 ditolak dengan sifar akan menjadi 6. 1 tolak 1 akan menjadi sifar. Sifar tolak sifar menjadi sifar. 8 tolak 8 menjadi sifar. Dan 2 tolak 2 pun menjadi sifar. Lihat di sini. 6. Kerana itulah pola nombor ini adalah 6, 6. Kita namakan pola nombor ini adalah tertib menaik 6, 6. Contoh seterusnya. Mari kita lihat pola nombor untuk siri nombor A. Siri nombor ini dimulai dengan 10,017, kemudian diikuti oleh 10,010. Kemudian diikuti pula oleh 10,003, kemudian 9,996, kemudian berakhir dengan 9,989. Baik, murid-murid boleh lihat di dalam siri nombor ini, nombornya semakin berkurangan ataupun nombornya semakin mengecil. Oleh kerana itu, pola nombor ini adalah tertib menurun. Baik, sekarang kita mencari berapa pola nombor yang telah dikurangkan di setiap pola nombor ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan operasi tolak
Siapa yang harus ditolak? Kita tolakkan dua nombor yang paling hampir. Sebagai contoh, ini nombor pertama, ini nombor yang kedua. Cikgu tolakkan nombor yang pertama dengan nombor yang kedua. 10,017 ditolak dengan 10,010. Buat pengiraan menggunakan bentuk lazim. Susun nombor mengikut rumah masing-masing. 7 tolak sifar akan menjadi 7. 1 tolak 1 akan menjadi sifar. Sifar tolak sifar akan menjadi sifar. Sifar tolak sifar menjadi sifar. Dan 1 tolak 1 pun sifar. Baik, lihat di sini. 7. Oleh kerana itu, di dalam siri nombor A, pola nombor tertib menurun adalah 7, 7. Baik, seterusnya. Lihat siri nombor di sini. 20,730, 30,730, 40,730, 50,730, 60,730. Di dalam siri nombor ini, nombor-nombor ini semakin besar ataupun semakin meningkat. Ini bermaksud pola nombor ini adalah tertib menaik. Berapakah kenaikan di dalam pola nombor ini? Kita akan menggunakan operasi tolak. Sebagai contoh, ini nombor pertama, ini nombor kedua. Cikgu tolakkan nombor yang kedua dengan nombor yang pertama. Kenapa cikgu tidak menolak nombor yang pertama dengan nombor yang kedua? Tidak boleh, kerana nombor yang pertama ini lebih sedikit daripada nombor yang kedua. Apabila kamu menolak, kamu perlu ingat bahawa nombor besar perlu ditolak dengan nombor yang kecil. Sebagai contoh di sini, 30,730 ditolak 20,730. Susun nombor-nombor ini di dalam bentuk lazim mengikut rumah masing-masing. Kemudian tolak seperti biasa. Di sini sifar, di sini sifar, sifar, sifar. 3 tolak 2, akhirnya 1. Baik, ini adalah pola nombor untuk siri nombor di atas. Pola nombor di atas ialah tertib menaik 10,000, 10,000. Baik, kita pergi kepada satu contoh soalan. Soalan yang pertama. Tentukan pola nombor ini. Baik, langkah yang pertama, tentukan sama ada pola nombor ini tertib menaik ataupun tertib menurun. Jika diperhatikan, nombor-nombor ini semakin banyak. Ini menandakan ianya adalah tertib menaik. Berapakah kenaikan pola nombor ini? Kita gunakan operasi tolak. Tolakkan dengan dua nombor yang paling hampir. Sebagai contoh, cikgu tolakkan 19,560 dengan 19,555. Susun di dalam bentuk lazim untuk memudahkan pengiraan kamu. Pastikan rumah nombornya telah disusun dengan betul. Berhati-hati apabila menolak. Sifar ditolak dengan 5. Perlulah dipinjam dengan 6. Sifar ini akan menjadi 10. 10 ditolak dengan 5 akan berbaki 5.
5 tolak 5 akan menjadi sifar. 5 tolak 5 sifar. 9 tolak 9 sifar. 1 tolak 1 sifar. Baik, di sini kita telah dapat pola nombornya, iaitu 5, 5. Baik, tulis semula jawapan. Tertib menaik. Lima, lima. Seterusnya, lengkapkan siri nombor di bawah. Nyatakan polanya. Baik, langkah yang pertama, kita tentukan dahulu polanya sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Jika dilihat di dalam susunan pola nombor ini, nombornya semakin berkurangan. Ini bermaksud pola nombornya adalah tertib menurun. Sekarang kita akan mengira berapakah penurunan untuk setiap pola nombor ini. Seperti biasa, kita akan gunakan operasi tolak. Pastikan nombor yang besar ditolak dengan nombor yang kecil. Sebagai contoh, cikgu tolakkan 26,709 dengan 26,705. Di dalam bentuk lazim, susun nombor dengan betul. Kira bermula dengan rumasa. 9 tolak 5 berbaki 4. Ini akan menjadi sifar. Rumah ratus pun menjadi sifar. Rumah ribu sifar. Rumah puluh ribu sifar. Lihat di sini. Ini adalah pola nombornya. Jawapan akhir perlu ditulis. Tertib menurun. 4. 4. Baik, sekian saja kelas untuk kali ini. Cikgu berharap kamu dapat memahami ilmu yang telah cikgu curahkan tadi. Terima kasih kerana menonton. Semoga bertemu lagi di kelas akan datang. Bye.